Modal. Model. Okey. Jadi ada semua sekali ada 4. Okey, faktor-faktor pengeluaran atau sumber ekonomi. Yang pertama kena tahu definisi ataupun maksudnya. Yang kedua, kena tahu apakah ganjaran yang diterima oleh setiap sumber ekonomi tersebut lah. Okey, kalau tanah, apakah ganjaran dia, Sabrina? 22. 2 orang lagi ni ataupun ada kawan kamu yang tidak boleh sekejap ada kawan kamu yang tidak boleh ni, cikgu nak video call. Cikgu sudah ready sebenarnya dengan telefon depan sini, sebab tu kalau kamu nampak cikgu sengit-sengit ni. Saya call Iliana dulu. Okey, try call Iliana. Kalau Iliana dengan siapa? Si Ona sudah masuk kan? Sudah cikgu, sudah. Anda Sudah, okey. Ada. Ada Ya, Ona sudah. Ona sudah, ya sudah dijawab tadi. Sarah Aisyah okey ke di sini? Alia ada. Siapa lagi Oh, Mio sudah masuk belum? Belum cikgu, on the way. Mio dengan Syaman. Okey, tak apa. Ada saya juga. Okey, jadi kita boleh teruskan yang tadilah. Okey, yang pertama tadi sumber ekonomi tadi cikgu tanya, kalau tanah apakah ganjaran yang diterima oleh tanah? Sewa. Pemilik tanah, sewa. Okey. Sekiranya buruh? Upah. Buruh upah. Okey, yang ketiga yang ketiga adalah faedah. Apa yang faedah? Modal. Faedah. Model. Dan usahawan? Keuntungan. Usahawan adalah keuntungan. Okey, jadi itu adalah ganjaran yang diterima oleh setiap pemilik sumber yang terhad itu. Sedangkan kehendak yang terhad tu tak kira sama ada firma, individu ataupun kerajaan kan. Okey, lepas tu kita ada belajar 3 unit ekonomi. 3 unit ekonomi iaitu individu atau isi rumah, firma dan juga kerajaan. Okey, unit ekonomi yang pertama iaitu individu atau isi rumah. Okey, kita lihat yang pertama kena tahu juga apa maksud dia. Apa maksud dia, Safah? Apa tu cikgu? Apa itu isi rumah? Yang ni dalam nota tak ada cuma cikgu tak ada beritahu masa kelas lah. Isi rumah tu apa maksud isi rumah? Tentunya orang rumah lah cikgu. Orang rumah? Orang rumah? Barang-barang isi rumah adalah individu atau sekumpulan individu yang tinggal bersama dan membuat keputusan bersama kan? Betul tak? Apakah motif isi rumah atau individu? Kalau kamu beli barang, apa yang kamu hendak? Apa yang kamu mahu daripada pembelian tersebut? Kepuasan yang maksimum. Kepuasan yang maksimum. Itu adalah unit ekonomi yang pertama. Unit ekonomi yang kedua? Firma. Okey, firma. Firma ni adalah syarikat. Ataupun individu ataupun siapa-siapa firma bukan individu sorry. Organisasi tiba. Mungkin tiada lain organisasi betul. Tiada lain. Okey, tak apalah, nanti cikgu record ini juga untuk si Iliana. Okey, yang seterusnya. Tadi firma kan? Apakah motif firma? Keuntungan. Firma adalah mahu mendapatkan keuntungan yang paling maksimum dengan menggunakan kos yang paling minimum. Dan yang terakhir sekali? Kerajaan. Okey, kerajaan. Siapa pula kerajaan? Kerajaan adalah badan pemerintah. Ya, badan pemerintah dan kerajaan motif dia adalah untuk memberikan kebajikan yang paling maksimum kepada masyarakat atau rakyat. Okey, jadi itu adalah unit ekonomi. Dan unit ekonomi ini mengalami masalah ekonomi ekoran daripada sumber yang terhad
sedangkan kehendak yang tidak terhad. Ada berapa masalah ekonomi? Ada 3. Ada 3. Cikgu suruh kamu ingat apa? KPKL. Yang pertama adalah kekurangan. Okey, apakah dimaksudkan dengan kekurangan? Okey, untuk masalah Sumber yang ekonomi yang terhad. pertama kena bagi tahu apa definisi sebelum kita jawab soalan. Yang pertama adalah kekurangan. Apa maksud kekurangan? Modal tu, kekurangan modal contoh. Contohnya kekurangan modal. Kekurangan modal, okey, masalah yang dihadapi oleh pihak mana? Unit ekonomi yang mana satu? Kalau modal. Kalau modal kerajaan tak Isi ada tak? rumah. Firma. Ekonomi, unit ekonomi firma. Kalau isi rumah, Firma. kekurangan pendapatan kan? Ya. Kalau kerajaan, kekurangan pendapatan negara ataupun sumber hasil cukai kan? Okey, itu maksud kekurangan. Okey, jadi ekoran daripada masalah kekurangan, maka unit-unit ekonomi yang terlibat terpaksa membuat pilihan kan? Okey, betul tak terpaksa membuat pilihan? Betul. Okey, kena bagi tahu pula apa definisi pilihan, apa yang maksudkan pilihan. Okey, jadi bila buat pilihan, okey, pilihan ni melibatkan 2 barangan kan? Okey, 2 barangan atau 2 perkhidmatan ataupun 2 projek. Tengoklah mana pihak yang ditanya. Jadi bila memilih satu, okey, maka satu lagi yang terpaksa kita lepaskan itu kita panggil dia sebagai apa, Afridi? Kos lepas, cikgu. Okey, kita panggil dia sebagai kos lepas. Apakah maksud kos lepas secara umum? Secara umum, apa kos lepas? Barang kedua terbaik yang tak dilepaskan. Barang kedua terbaik yang dilepaskan untuk mendapatkan Barang atau perkhidmatan kedua terbaik. Betul? Betul tadi kamu cakap tu. Betul, Yang betul. terpaksa dilepaskan untuk mendapatkan output yang terbaik lah. Itu kalau individu. Kalau pihak unit kerajaan, macam mana pula unit kerajaan? Apa yang kedua terbaik terpaksa dilepaskan untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat? Apa dia? Projek kedua, projek kedua terbaik kan? Kedua, mesti ada sebut perkataan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Okey, jadi ini adalah masalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi ada KPKL, kekurangan pilihan dan kolepas. Yang pertama kena tahu definisi, yang kedua kena nyatakanlah apa kekurangan dia. Okey, apa pilihan yang dia ada. Okey, dan kalau dia pilih A, kos lepasnya adalah B, dan jika dia pilih B, maka kos lepasnya adalah A. Betul tak? Okey, berbeza Betul. dengan masalah asas ekonomi. Okey, masalah asas ekonomi ni wujud kerana apa? Kerana masalah ekonomi tadilah. Okey, ada berapa masalah asas ekonomi? Ada 4, cikgu. Ada 4. Apa yang pertama? Ada 4. Apa yang hendak dikeluarkan? Okey, apa yang hendak dikeluarkan? Apa yang hendak dikeluarkan merujuk kepada jenis barang atau perkhidmatan, betul tak? Betul. Berkaitan dengan jenis barang dan ataupun perkhidmatan. Okey, jadi macam mana jenis barang atau perkhidmatan ni menyebabkan pihak firma ataupun pihak kerajaan akan keluarkan barang ataupun perkhidmatan tersebut berdasarkan kepada apa? Perluan. Jenis barang yang ingin dikeluarkan tu. Dikeluarkan berdasarkan kepada permintaan masyarakat. Okay, dan juga Cita rasa. ya, betul Safah, kita rasa. Okey, jadi kamu faham Alhamdulillah. Okey, apa yang kedua? Berapa banyak hendak berapa dikeluarkan? banyak? Bila sebut berapa, ia melibatkan kuantiti kan? Okay, nak keluar banyak mana? Melibatkan kuantiti. Jadi apabila melibatkan kuantiti, okey, jadi untuk masalah yang asas yang kedua ini juga merujuk kepada permintaan masyarakat. Jadi jika permintaan masyarakat tu contohnya kalau sekarang ni, musim apa sekarang ni? COVID. Raya. Kamu raya. Kamu ni Penyakit.
COVID ni dah hampir 2 tahun dah dekat setahun setengah dah kan. Sekarang ni musim raya lah kan. Jadi kalau musim raya nanti bila raya kan orang akan sediakan barang untuk apa? Mesti permintaan terhadap apa yang banyak. Contohnya ayam kan. Sebab apa nak buat? Baju raya. Ayam nak buat baju raya Ramadiana. Enggak, baju raya pun boleh cikgu. Ayam Dah dulu minta. tadi ayam dah. Oh, yalah. Kalau ayam sebab apa nak buat rendang? Nak buat ayam? Kuih lah cikgu. Ya. Masak kisah. Ayam kau buat kuih apa? Kuih ayam? Kuih raya. Macam cikgu. Cikgu cakap ayam. Cikgu kalau raya. Bukan ada. Kalau ayam hari raya petang. Okey, kalau biasa rendang. Lepas tu kalau Bugis apa? Ayam lengkuas kan? Itu contoh dia kan. Jadi berdasarkan kepada permintaan masyarakat berapa banyak. Jadi kalau musim raya ni akan banyaklah permintaan terhadap ayam, daging kan? Okey. Betul. Masalah asas ekonomi yang ketiga apa dia pula? Bagaimana? Okey, bagaimana? Jadi bagaimana ni merujuk kepada apa? Berkaitan dengan apa? Mesti keluar tu produk atau Cara pengeluaran. Cara pengeluaran. Kaedah, cara ataupun teknik pengeluaran. Jadi nak teknik pengeluaran ataupun kaedah atau cara tu berdasarkan kepada apa? Harga. Okey, sebab mesti akan menggunakan teknik pengeluaran yang paling menjimatkan kos kan? Tetapi untuk maksimum. Okey, sama ada dua. Sama ada menggunakan intensif modal ataupun intensif buruh. Cikgu ada sebut hari tu tapi cikgu terlupa nak terangkan. Tak apa, hari ni cikgu terangkan sikit lah. Okey, dan yang keempat. Apa dia itu yang keempat? Untuk Siapa? Untuk siapa ni berdasarkan kepada agihan barang. Betul tak? Betul. Siapakah golongannya? Siapakah sasarannya? Sama ada golongan berpendapatan tinggi, berpendapatan sederhana ataupun berpendapatan rendah. Okey, betul kan? Okey, alhamdulillah siapa yang faham sini ya. Zaidi ada Zaidi sini. Ada ni kalau cikgu nampak ni ada. Zaidi, raise your hand. Saya tak nampak Zaidi ni. Okey, udah bunyi. Okey, ada dah, dah nampak semua ada. Okey. Selepas tu, kita tengok yang seterusnya. Okey, yang ini yang cikgu cakap tadi. Bagaimana hendak dikeluarkan tu, cikgu hanya ada sebut intensif buruh atau intensif modal. Ada dua kaedah. Jadi sebenarnya apakah yang dimasukkan dengan intensif buruh? Apa pula yang dimasukkan dengan intensif modal? Okey, jadi ada dua. Okey, kita lihat dulu yang pertama iaitu intensif buruh. Okey, apa itu intensif buruh? Intensif buruh adalah kaedah pengeluaran yang melibatkan lebih banyak penggunaan tenaga manusia ataupun tenaga buruh dalam pengeluaran. Contohnya kalau kita lihat penanaman padi ya. Okey, kalau dalam aktiviti penanaman padi lebih banyak buruh yang digunakan lah berbanding dengan mesin. Dan kita lihat selain daripada tu, contohnya kalau di negara China dan juga Indonesia, mana lebih banyak digunakan, sama ada intensif modal atau intensif buruh? buruh rasanya cikgu. Buruh Kak Cikgu. Okay, kenapa buruh? Sebab China dan Indonesia mempunyai penduduk yang ramai kan? Yang sangat ramai, di antara yang sangat ramai ialah China, Indonesia, lepas tu ada satu lagi India sebenarnya ya. Tapi India dari segi teknologi, dari segi penggunaan buruh, berbanding dengan China, di China dia lagi banyak lah. Dan sebab kalau kita lihat sebenarnya China banyak mengeluarkan barang-barang kan? Betul tak? Betul. Produk dari China, sama ada produk original, produk tiruan, semua ada di China. Dan kalau kamu tengok barang-barang contohnya barang Coach ya. Selain itu ada juga di Vietnam. Vietnam pun banyak guna tenaga buruh contohnya China. Ada kamu biasa tengok kan orang pakai beg jenama Coach, betul tak?
Ya. Ya. Betul. Okey, tidak semestinya beg tu dibuat di negara barat. Ada juga yang dibuat di negara China tetapi barang tersebut adalah original. Kenapa buat di China? Sebab mempunyai bekalan buruh yang lebih ramai dan kos buruh dia adalah lebih murah. Jadi bila penduduk ramai, bekalan buruh banyak, kos buruh adalah lebih rendah. Jadi di negara tersebut mereka mengeluarkan barangan dengan cara menggunakan intensif buruh. Okey, faham tak? Hello? Boleh cikgu, boleh. Faham. Ya, faham Okey, cikgu. seterusnya intensif modal. Intensif modal ni, okey, kaedah pengeluaran yang lebih banyak menggunakan penggunaan mesin ya. Okey, dalam proses pengeluaran berbanding buruh, contohnya apabila melibatkan bidang otomobil. Okey, kilang kereta contohnya. Ada ke orang buat kilang kereta pakai tangan 100%? Tak ada kan? Tidak. Kebanyakan. Ya. Tak tahulah kau lepas ni si Haidil membuat kereta kan. Semua guna tangan. Guna Tak tahu tangan dah saja. Apa tak tahu kan. Okey, tak ada. Bertahun-tahun belum siap. Bertahun, 100 tahun belum tentu siap. Okey. Okey, kita tengok contohnya kilang kereta. Kilang kereta seperti Singapura dan Jepun. Kenapa bagi contoh Singapura dan Jepun? Singapura dan Jepun mempunyai teknologi yang sangat tinggi. Lah typo juga. Buat kerja malam-malam macam ni lah. Okey. Teknologi Tinggi. yang sangat tinggi. Tetapi kalau kamu tengok negara Singapura, adakah rakyatnya ramai? Tidak juga. Tidak. Tidak kan? Bukan tidak juga, memang tidak. Sebab dia Yalah, cikgu. kecil saja. Di bawah negara kita, di bawah Johor saja kan hanya dipisahkan oleh selat. Apa tu? Johor dan Melaka. Dia besar. bukan Selat Melaka. Johor dan Singapura dipisahkan oleh Selat Tebrau. Ya. Sas. Okey, dipisahkan oleh Selat Tebrau kan. Okey, jadi kita lihat ramai rakyat Malaysia yang kerja di Singapura, betul tak? Sebab mereka kekurangan buruh. Jadi bila negara maju yang seperti Singapura dan juga Jepun, yang rakyatnya kalau kita lihat tidak juga ramai. Okey, jadi mereka menggunakan menggunakan intensif modal. Modal. Okey, menggunakan intensif modal sebab kekurangan tenaga buruh. Contohnya seperti kilang buat kereta lah. Kalau di negara kita sebenarnya kita juga bukan kita kekurangan tenaga buruh tu ada tetapi terpaksa juga import sebab Kurang ada modal. penduduk tempatan yang tidak berminat dalam bidang tersebut lah contohnya. Okey, jadi ini maksud tenaga intensif buruh dan juga intensif modal. Intensif buruh banyak guna buruh. Intensif modal banyak guna modal. Contohnya negara maju seperti Singapura dan Jepun yang kurang tenaga buruh. Kalau intensif buruh ni contohnya negara China dan juga Indonesia sebab banyak bekalan buruh. Okey. Ni ada yang terkeluar ni. Okey, tengok dulu yang terkeluar. Si Sharman cikgu masalah lain. Masalah lain tak, dia ada juga di situ dengan kamu? Ya, ada cikgu. Ada. Okey, ada, tak apa. Okey. Yang seterusnya okey, habis yang ini ya. Okey, ini sebelum tengok yang aktiviti 1 ni, cikgu stop dulu sharing yang ini sekejap. Okey, kita bincang dulu sekejap okey, yang soalan yang cikgu suruh kamu buat di mana? Google Google Form. Form. Kita buat yang itu dulu. Jadi cikgu present yang ini. Okey, dah nampakkah? Nampak. Okey, jadi nampak Okey, jadi kita lihat soalan yang pertama. Yang ini ni 23 orang. Sarah Aisyah je belum jawab Okey, ada 2 orang dapat full mark. Sama ada memang rezeki dia ataupun memang dia membaca, tak pastilah. Kamu ada dapat skor ke? Yang sudah hantar kecuali Sarah Aisyah. Ada cikgu. Sudah dapat skor kan? Okey, soalan yang pertama, apakah jawapan kamu ni? B.
D. Okey, yang ini maksud ilmu ekonomi. Ingat, kata kunci dia sumber terhad ataupun faktor pengeluaran terhad, kehendak tidak terhad. Jadi jawapan dia D ya. Okey, nombor 2. C. C cikgu, C. C. Nombor 3. Okey, C betul? Betul. Okey, betul. Okey, nombor 3. Azhar mempunyai RM200. Okey, lepas tu dia beli kasut sukan. Jadi apakah dia punya kos C. lepas ni? Kasut Dia Yuran. bayar yuran majlis convocation. Convocation. Jadi kos lepas dia adalah kasut sukan. Siapa jawab wang RM200 tu dia ketuk kepala nanti. Okey, 3. Nombor 4. Nombor D 4. cikgu, D. Oh, untuk siapa? D cikgu. Okey, untuk siapa? Sebab apa? Dia sudah, okey, Dah bagi tahu apa barang nak keluarkan adalah kerepek pisang kan? Okey, Ya. berapa banyak? 2,000 sampit. Apa kaedah yang digunakan bagaimana tu adalah teknologi tinggi kan? Maksudnya ini adalah intensif modal. Okey, jadi yang belum diselesaikan adalah untuk siapa barang dikeluarkan. Okey, nombor 5. Kerajaan perlu merancang perbelanjaan dengan cermat disebabkan oleh Kekurangan sumber hasil. kekurangan sumber hasil. Sebab kerajaan kurang pendapatan negara ataupun sumber hasil ya. Okey, nombor 6. Nombor 6, faktor X. X ialah menyumbangkan tenaga mental dan fizikal. Mental dan fizikal Y adalah menyelaraskan faktor pengeluaran. Okey. Ini beza sebenarnya di antara buruh dan juga usahawan. Jadi yang mana satu buruh, yang mana satu usahawan? X buruh, usahawan. X Y buruh, usahawan. Y X usahawan. buruh, Y usahawan. Y Yes, usahawan. betul. P ya. Okey, soalan nombor 7. Apa yang manakah benar tentang pilihan? C. D. 2 dan 3 cikgu. C. 2 dan 3. Okey, 2 dan 3. Isi rumah membuat pilihan untuk menaikkan taraf hidup bukan untuk memaksimumkan kepuasan. Firma membuat pilihan untuk memaksimumkan keuntungan, betul? Firma membuat Betul. pilihan output akibat kekurangan faktor pengeluaran, betul? Kerajaan memilih Betul. projek pembangunan yang dapat memaksimumkan kepuasan apa tu? Tak nampak apa cikgu? Kepuasan saja. Kepuasan sahaja. Okey. Okey. Ya. Kalau kerajaan untuk memaksimumkan kebajikan rakyat kan. Jadi jawapan di sini adalah C ya. Okey, soalan exam, soalan objektif ada 20 nanti. Nombor 8. Okey. Tanah yang ada tu nak jadi kawasan perumahan. Jadi apakah kos lepas dia? Tanah B cikgu, B. pertanian. Okey. Ya. Pengurangan pengeluaran barang pertanian sebab Pertanian. ini melibatkan tanah pertanian kan? Okey. Jadi nanti terus boleh tengok di mana kamu silap kan? Nombor 9. Nombor 9. Ya Joyce. C. C. Okey. Sewa merupakan pulangan sumber ekonomi kepada tanah. Di tanah yang mana situ? Yang tanah adalah C. Okey Dan last sekali. Yang ini siapa yang Nizam. Apa jawapan yang ini Nizam? C cikgu, C. Macam mana dapat C? Mantap-mantap siap cikgu. Hentam-hentam. Tak ada mesti hentam. Kalau dapat 10 hentam. Okey, yang ini cikgu tidak tunjuk kan. Okey, jadi yang ini dia menunjukkan pengeluaran kerusi dan juga pengeluaran meja. Okey, jadi sekarang ditanya berapakah kos lepas bagi satu unit kerusi jika kombinasi output berubah dari X ke Y. Dari X ke Y adalah dari 3 ke 6 kan? Itu adalah Ya, kerusi betul. kan? Okey, tapi Ya. kalau meja dari X ke Y ialah daripada 54 kepada 33. Kalau kerusi tadi dia bertambah daripada 3 pergi 6 kan? Okey, Ya. kalau meja ni daripada 54
pergi kepada 33 kalau X ke Y, betul tak? Betul. Jadi di sini macam mana nak kira? Okay, kita Tolak. kena tolak 54 tolak dengan 33, maka kita dapat 21 unit meja. Jadi itu merupakan kos lepas bagi 1 unit kerusi jika kombinasi outputnya berubah daripada X kepada Y. Jadi kita tolak saja. Ya. Okey, faham tak nombor 10 ni? Jadi nanti kalau Cikgu soalan faham. masalah, okey, alhamdulillah. Okey Jadi sekarang boleh teruskan ke? Boleh. Boleh cikgu. Okey. Jadi sekarang kita tengok okey, yang kita sambung yang tadilah. Okey, sambung yang slideshow tadi. Okey, ini aktiviti 1 Sudah nampak? Nampak. Okey, nampak sudah. Tapi cikgu sebab sekarang cikgu mau tengok juga kamu semua sini. Okey. Okey, ini aktiviti 1. Okey, pernyataan ini berkenaan dengan pengeluaran syarikat jasa Okey, apa pernyataan di situ? Ona, baca Ona. Cikgu macam tersumbat hidung ni. Syarikat jasa menerbitkan 30.000 buku rujukan ekonomi untuk pelajar sekolah dengan menggunakan mesin yang diimport dari Jepun. Okey. Berdasarkan Betul lah. Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan penyelesaian bagi masalah asemi. Okey, jadi masalah yang pertama. Okey. Masalah yang pertama kita ada apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa kan. Jadi masalah yang pertama ni, cikgu mau si siapa ni? Siapa yang tak pernah bersuara ni? Sarah Aisyah. Okey, alamak kesian dia belum tengok. Okey, Syarman. Syarman nak. Okey, untuk yang ini apa yang hendak dikeluarkan tu daripada maklumat yang dibaca oleh Ona tadi? Syarman? Ya cikgu. Okay, jadi apa yang hendak dikeluarkan di situ daripada pernyataan tersebut oleh syarikat jasa? Buku rujukan. Okey, buku rujukan ekonomi. Okey, betul. Okey, untuk yang kedua, okey, yang ini kita suruh Nur Syafiqah. Ya cikgu. Sorry, ya Allah semua A. Tak apa, yang kedua tu berapa? B sepatutnya. 30 cikgu, 30.000. Okey, berapa banyak adalah 30.000. Okey, bagaimana pula Kek Alia? Apa tu cikgu? Yang bagaimana tu? Ya. Guna mesin. Okey, bagaimana menggunakan intensif modal kan? Okey. Untuk siapa? Okey, untuk siapa dikeluarkan Zaidi? Sorry, tersalah tekan. Zaidi. Untuk pelajar cikgu. Okey, untuk pelajar sekolah. Okey, jadi daripada pernyataan tu kamu boleh kenal pasti apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa. Untuk siapa? Okay, done. Okay, good job. Okay, seterusnya kita lihat aktiviti yang kedua. Okay, aktiviti yang kedua ni, okay, rujuk nota kamu. Okay, nota yang cikgu sudah masukkan di grup, ada di Telegram dan ada juga di apa satu lagi, Google Classroom ada 5 Okay, jadi rujuk latihan pengukuhan bermula pada muka surat 9. Hanya ada 5 soalan sahaja secara berpasangan. Okey, tapi cikgu akan tunjuk sini lah. Nanti kamu cari, kamu WhatsApp lah kamu nak berpasangan dengan siapa. Bolehkah? Ataupun mau direct saja sini? Direct lah cikgu. Direct lah cikgu. Mana yang terbaik ni? Okey, direct saja sini. Syah. Okey, jadi kita lihat. Okey, ada tak nota kamu ni? Siapa yang ada salin? Cuba angkat tangan. Saya ada salin cikgu. Saya cikgu. Ramadiana ada salin. Lagi siapa ni yang ada salin? Ni. Salin yang mana? Ramadiana angkat tangan. Nota yang cikgu. Salin. Ada yang print kah? Ada cikgu. Ada. Ada yang sudah print? Sudah cikgu.
Oh, Ada. kalau ada yang sudah print jadi kena bagi tahu cikgu jugalah sebab nanti cikgu akan photostat, tidak perlu photostat untuk semua orang lah. Okey, cikgu. Okey. Yang ini bermula pada muka surat 19. Okey, ini soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6. Okey, ini sebenarnya hari ni soalan cikgu semua berkaitan dengan masalah asas ekonomi sahaja. Masalah asas ekonomi yang 4 tu, apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa sahaja. Okey, sebab tadi untuk latihan 1 tu adalah yang kita belajar yang pertama tu kan. Jadi yang ini yang tu sajalah, jadi kita imbas balik yang kita sudah belajar. Okey, nombor 6. Okey, siapa ni? Cikgu nak suruh siapa yang belum bersuara ni? Mior. Mior, bacakan soalan. Siapa pasanganmu, cikgu. Mior? Siapa ni? Siapa pasanganmu ni? Berapa orang, cikgu? Taklah, baca sajalah. Okeylah, cikgu. Uh-uh. Syarikat Z mengeluarkan minyak masak dengan menggunakan kaedah apa tu? Intensif model bagi kegunaan industri makanan ringan. Apakah masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan oleh syarikat Z? Okey. Baca soalan dulu. Soalan apa? Dia punya Baca jawapan pilihan ni. 1, 2, 3, 4. Okey. Yang pertama, apakah yang hendak Baca dikeluarkan? dulu pilihan je. Okey. Teruskan. Berapakah yang hendak dikeluarkan? Hmm. Untuk siapa hendak dikeluarkan? Dan yang Hmm. terakhir, bagaimanakah hendak dikeluarkan? Okey, jadi macam mana nak jawab soalan ni? Orang lain pula. Okey, macam mana nak jawab soalan ni? Sama tak dengan kita bincang sebelum tadi? Sebelum ni? Sama saja, cikgu. Okey, sama sahaja. Jadi kita lihat macam soalan tadi lah, aktiviti 1 tu kan. Syarikat Z keluarkan apa yang dikeluarkan di sini? Minyak masak. Okey, jadi macam mana nanti nak jawab soalan ni? Jadi bila kamu dah tahu itu minyak masak, terus kamu pergi dekat nombor 1 ni, terus kamu tik betul lah. Terus kamu tik betul lah. Okey, cikgu. Ya, cikgu. Betul tak? Okey, ini cara jawab Betul. soalan exam. Betul, Kalau cikgu. Isyana soalan bentuk. Okey, lepas tu dia ada pilihan 1, 2, 3, 4 lah. Okey, lepas tu berapa banyak? Adakah telah diselesaikan berapa banyak di sini? Tiada. Belum. Belum. Ya ada cikgu. Belum. Okey, belum Belum. Okey. Jadi belum. Okey, jadi itu kena buat macam mana? Tik pangkah ke tik right? Pangkah. Okey. Pangkah. Sudah ada satu pangkah sini kan? Ya, cikgu. Jadi perlu tak kita terus tengok yang lain? Tidak. Tak Tidak, perlu cikgu. sudah. Jadi apa jawapan kamu sini? Jadi apa jawapan kamu? Si. Itu tiga Tak orang. perlu. Tak ada jawapan dia tak perlu. Siapa jawab tak perlu tadi tu? Okey, bila sudah ada satu pangkah, okey. Tapi kena yakin lah. Kalau tak yakin, nanti salah pula jawapan kan? Okey, jadi yang bukan di situ adalah 2 sebab tidak dinyatakan berapa banyak. Untuk siapa itu adalah untuk kegunaan industri makanan ringan kan? Jadi jawapan kamu apa? C. Okey, apa jawapan kamu? C. Okey, alhamdulillah. Okey, boleh terus nombor 6. Nombor ya. Okey, betul sudah. Okey, nombor 9. Okey, nombor 9 Cikgu Muhammad Fazli. Mana Fazli? Okey, Fazli. Cikgu nampak sudah Fazli. Baca ke cikgu? Bacalah Pak. Si Mio baca semua. Okey. Encik Zahari menanam 300 batang pokok rambutan di atas tanah seluas 10 ekar dengan menggunakan teknik pertanian moden. Dalam situasi di atas, beliau dapat menyelesaikan masalah. 1. Apa yang hendak dikeluarkan? 2. Berapa yang hendak dikeluarkan? 3. Bagaimana hendak dikeluarkan? 4. Untuk siapa dikeluarkan? Okey, jadi jawapan Fazli? Apa yang Ikut dikeluarkan? teknik yang cikgu cakap tadi. Okay, yang pertama, apa yang hendak dikeluarkan tu dia batang pokok rambutan. Batang pokok rambutan. Menanam Pokok rambutan lah. pokok rambutan. Okay, berapa yang hendak dikeluarkan? 300 batang. Okey. Bagaimana hendak dikeluarkan? Menggunakan teknik pertanian moden. Okey. Untuk siapa tu tiada dinyatakan. Jadi yang betul 1, 2, 3. Jawapannya A. Yes, betul.
Tahniah. Sekarang ni dua sudah betul kan? Okey, 3, nombor 11. Soalan yang nombor 11 kita suruh perempuan pula. Okey, perempuan ni mana yang belum muncul ni? Syafiqah sudah, Syamil Alia sudah tadi. Rani, Raja ko Rani, cepat. Okey, Ya, Rani. Antara yang berikut, yang manakah merujuk kepada untuk siapa hendak dikeluarkan dalam penyelesaian masalah asas ekonomi? Yang pertama, agihan pendapatan. Kedua, penentuan kualiti. Yang ketiga, agihan barang dengan 4 jenis barangan. Okey. Jawapannya Sekejap. B, 1 dan 3. Ya, juga betul. Okey, tahniah. 1 dan 3. 1 dan 3. Agihan pendapatan dan juga agihan barang. Alhamdulillah. Okey, seterusnya soalan nombor 12. Okey, soalan nombor 12. Okey, sudah 2 lelaki, satu lagi perempuan. Ada siapa yang cikgu tak pernah sebut nama dia? Sarah Aisyah, bila ke tadi Sarah? Sezliana. Zlena. Asal cikgu. Azliana sudah tadi. Cikgu drama. Oh. Amira cikgu. Amira. Belumkah? Okey, Amira. Amira iko. Kairil. Apa cikgu? Apa cikgu? Nombor 12. Bahasa Irama. Kejap cikgu. Mabuk Amira ni. Itulah. Berikut adalah maklumat tentang syarikat. Ya cikgu. Syarikat Kasturi. Syarikat Kasturi mengeluarkan 1000 bungkus rempah sari dengan menggunakan mesin yang diimport dari India. Apakah masalah asas ekonomi telah diselesaikan oleh syarikat Kasturi? Okey. 1. Apa yang hendak dikeluarkan? 2. Bagaimanakah hendak dikeluarkan? 3. Untuk siapa hendak dikeluarkan? Dan 4. Berapa yang hendak dikeluarkan? Okey. Jawapannya Jadi bagi tahulah dulu satu-satu, biarlah biar Sarah Aisyah yang baru masuk tu. Sebab hari ni dia baru masuk kelas kan, biar dia faham betul-betul. okey cikgu. Okey. Nombor 1 tu. Apa tu? Macam siapa tadi? Fazli bagi tahu tadi. Macam mana? Nama keluarkan Mira gitu. Kira Dengar cikgu. Apa yang dia keluarkan? Okey. Cumanya cikgu, wifi cikgu sekat-sekat. Sekat-sekat. Tak apalah, kita suruh orang lain lah. Okey, Ezra. Ezra pun macam dia diam-diam. Macam dia pun tidak ditanya. Okey, Ezra. Okey cikgu, yang pertama itu apa yang hendak dikeluarkan Yang telah diselesaikan, sebut satu-satu dulu. Okey. Okey, yang pertama. Yalah Berian. Cikgu tengok Serian. Macamlah cikgu nampak muka Sherin. Kamu dah lah tak tunjuk muka. Cikgu, suaranya bikin terkejut buat cikgu. Tiba-tiba bersuara baru berteriak. Siat Nathan. Bikin pecah gegendang oh. Ya, Ezra, teruskanlah. Okey. Yang hendak dikeluarkan adalah bungkus rempah. Lepas itu bagaimana dikeluarkan guna mesin. Lepas itu untuk siapa? Untuk siapa itu belum ada. Dan berapa itu 1.000. Okey, jadi pangkah yang nombor berapa? Nombor 3. 3. Okey, jadi cari jawapan kamu yang tidak ada nombor 3 ya. Okey, jadi macam tu jawab soalan. Jadi tidak kamu tengok panjang-panjang sikit kepala. So, answer is B. Bola. Okey, betul. Okey, setakat ni semua betul ya, tahniah. Okey, sekarang nombor 13. Bukan 13, nombor 15 tak silap cikgu. Okey, nombor 15. Okey, macam Lia tadi dia dah masuk. Kita suruh Lia. Ada ke Lia? Ya, Lia. Ada sudah kan? Ada sudah dia, ada sudah. Okey, Lia. Apa ni? Astagfirullahaladzim. Baca dulu soalan. Kejap cikgu. Berikut berkaitan dengan sesuatu situasi dalam ekonomi. Peternakan ayam telah menambahkan bilangan pekerja untuk meningkatkan pengeluaran pada musim perayaan bagi memenuhi permintaan orang ramai.
Apakah masalah ekonomi yang telah dapat diatasi? Masalah ekonomi ke masalah asas tu Lia? Asas ekonomi yang telah ini. Apa yang telah diselesaikan? Menternakan ayam telah menambah bilangan pekerjaan. Apakah? Berapakah? Bagaimanakah? Ya, kamu tak sihat ke? Ya, cikgu. Okey, apa barang yang hendak dikeluarkan di sini? Dia? Barang yang hendak dikeluarkan ialah apa yang meningkatkan pengeluaran pada musim perayaan, Kak Cikgu. Peternak ayam. barang yang hendak dikeluarkan di situ. Okey, ayam. Ayam. Okey, yang nak dikeluarkan di situ adalah ayam. Berapa banyak? Ada dia bagi tahu berapa banyak di situ? Dia ada. Jadi pangkah terus nombor 2 kan, Aidil? Iya, cikgu, pangkat terus. Okey, jadi kita pangkah terus nombor 2. Okey, tapi tak apalah tengok satu-satu Yang ketiga. Tunggu dulu bah, si Lia pening-pening lagi ni. Yang ketiga. Kabut betul orang. Bagaimana nak dikeluarkan? Macam mana dia nak guna tu keluarkan tu? Intensif buruh ke intensif modal? Buruh. Okey, di mana dia cakap di situ menggunakan intensif buruh? Nambahkan bilangan pekerja. Menambahkan bilangan pekerja itu maksudnya dia menggunakan buruh kan. Okey, jadi bagaimana tu sudah ada. Okey, untuk siapa dikeluarkan? Orang ramai. Orang ramai. Untuk kegunaan musim perayaan. Kayak cikgu cakap tadi kan. Sudah diselesaikan. Yang belum diselesaikan hanya berapa banyak barang. Jadi bila exam nanti ada, kalau pilihan dia ada 3 pilihan, 1 itu kamu pasti bukan terus Jawapan. pangkah yang itu jadi jawapan yang selain daripada pangkah itu adalah jawapan dia. Kalau sini 1, 3 dan 4. 1, 3, 4. Jadi C. jawapannya adalah C. Yes, betul. C. Okey, alhamdulillah. Okey, last kali. Alhamdulillah. Okey. Last kali adalah latihan. Mana soalan nombor 17? Oh, cikgu tidak terkopi tidak terkopi lah pula. Biarlah. Nanti siapa yang sudah tu nanti kamu tengok soalan nombor 17 tak silap cikgu. Okey, ini latihan tambahan. Okey, latihan tambahan kita suruh siapa lagi ni belum? Syarman sudah, Mio sudah. Zainul. Mana Zainul? Okey, Zainul. Baca Zainul. Siap. Terang. Maklumat di bawah berkenaan dengan syarikat Vista Berhad. Okey. Syarikat Vista Berhad akan mengeluarkan 600.000 bungkus mie segera. Apakah masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan oleh firma tersebut? Okey. Terus Kak. Terus bagi tahu apa tu, berapa tu. Berapa terus dengan kamu punya penerangan baru jawapan. Okey, betul. Mie segera lagi. Berapa banyak 600.000? Okey. Bagaimana tu tiada? Okey. Dan untuk siapapun tiada. Okey, jadi jawapan? Jawapan E. Yes. Betul. Okey, betul. Okey. Hai, nak boleh 100 sudah baik ni kamu? Memang cikgu. Boleh esok cikgu. Sarah Aisyah okey tak Sarah Aisyah? Cikgu tanya Sarah Aisyah dulu. Sarah Aisyah. Okey cikgu, okey. Faham. Okey, okey. Cikgu, Bagi dia soalan cikgu. Apa dia? Bagi dia soalan cikgu. Ya kotok. Ya ko. Apa dia? Siapa tadi saya tak okey? Liana. Okey, Lia macam ni. Ini yang kita belajar minggu lepas sebenarnya, iaitu masalah asas ekonomi kan. Masalah asas ekonomi apa, berapa, bagaimana, untuk siapa kan? Betul tak? Okey, jadi apa tu merujuk kepada jenis barang dan perkhidmatan. Okey, apa yang nak dikeluarkan? Contohnya yang tadi yang si Zainul cakap tadi. Okey, syarikat Vista Berhad ni kan. Okey, kamu baca dia punya soal, dia punya maklumat di sini. Okey, dia nak keluarkan apa? Apa yang nak keluarkan di sini? Mie segera. Jadi mie segera ni, masalah apa yang hendak dikeluarkan sudah diselesaikan sebab dia sudah pilih untuk keluarkan mie segera kan.
Okey, berapa banyak? Okey, dia ada tak dinyatakan di sini berapa banyak? Ada. Ada. Jadi 600,000. Berapa banyak? Jadi 1 dan 2 ni telah diselesaikan. Okey, daripada pernyataan ini, ada tak dia bagi tahu bagaimana nak keluarkan mi segera? Adakah guna buruh atau guna modal? Ada bagi tahu tak? Tiada. Okey, tak ada. Jadi kita pangkah yang ini. Okey, faham? Okey. Jadi last hari ni kita satu santai je. Ini saja hari ni. Okey, nombor 2 tadi siapa? Ataupun Ilya mau try sekali lagi? Ilya. Takut. Go Ilian. Yang di bawah berkaitan dengan syarikat Sino. Syarikat Sino telah mengupah agensi tertentu untuk mengelepasti bilangan penduduk di Sabah yang berminat dengan produk baharunya yang bakal dijual pada bulan hadapan. Tindakan ini berkaitan dengan Astagfirullah. Kejap cikgu. Kita buka WhatsApp pula. Jom. Dengan baharunya yang bakal dijual pada bulan hadapan. Tindakan ini berkaitan dengan penyelesaian masalah mengupah agensi tertentu. Susah cikgu. Tidak susah. Okey, kamu tengok sini. Bagaimana kah cikgu? Bagaimana? Iya kah? Bagaimana? Okey, apa yang hendak dikeluarkan? Ada nyatakan tak di situ? Apa nak dikeluarkan? Cikgu. Apa? Ada tak apa di situ? Tiada. Ada bagi tahu berapa banyak? Dia takut bilangan penduduk. Bagaimana ada dinyatakan? Bagaimana? Tiada. Untuk siapa ada dinyatakan? Ada. Ini bilangan penduduk di Sabah. Ini penduduk di Sabah. Jadi dia punya sasarannya apa? Sasarannya adalah penduduk di Sabah. Gitu. Ya. Cikgu, tapi tu dia bilang syarikat Sino telah mengubah agensi. Tak bolehkah bagaimana? Bukan. Ini untuk siapa? Misalnya cikgu kenapa? Berapa juga cikgu saya tengok. Dia dah mengubah. Apa dia? Pernyataan tu kalau saya baca, Fahmi dia macam seolah-olah merujuk kepada berapa juga. Sebab dia mau kenal pasti berapa jumlah. Bagaimana? Tidak. Kalau berapa itu bukan bilangan penduduk. Berapa adalah berapa tu berkaitan dengan berapa banyak barang. Di sini dia punya sasaran adalah golongan sasar dia adalah penduduk di Sabah. Jadi dia nak keluarkan untuk penduduk Sabah. Jadi untuk siapa dikeluarkan. Jadi soalan macam ni memang dia bermain dengan ayat situ, dia akan menyebabkan kamu sedikit keliru, betul tak? Betul. Jadi kena tengok di situ. Kamu kena highlightkan di sini yang mana satu masalah asas yang sebenarnya sama ada apa. Okay, apa jelas di sini memang bukanlah. Berapa juga bukan, bagaimana juga bukan. Jadi yang kamu keliru, kenapa kamu keliru? Sebab di sini ada perkataan bilangan. Ya, cikgu. Bukan cikgu. Bukan. Jadi kalau bukan tu apa? Kalau saya Pak Cikgu yang Kalau saya Pak Cikgu yang bagaimana tu kan dia sini dia mengupah agensi. Okey, tidak. Cara dia tu. Tak, ini bukan cara. Mengupah agensi itu bukan kaedah, itu bukan teknik pengeluaran. Teknik pengeluaran intensif buruh atau intensif modal sahaja. Apa kaitan dengan agensi? Agensi itu yang dilantik sebab dia nak dia nak buat survey. Okey, bilangan penduduk di Sabah sebab dia nak lancarkan ataupun dia nak keluarkan produk dia untuk penduduk di Sabah. Jadi dia nak tahu statistik penduduk di Sabah ada berapa yang berminat dengan produk yang baru dia nak keluarkan. Macam tu Ramadiana. Agensi itu dia bukan bagaimana, bukan teknik pengeluaran. Teknik pengeluaran sama ada intensif buruh atau intensif modal sahaja. Okey. Ada lagi pertanyaan? Jam 11 dah. Masa apa kamu lepas ni? Cikgu Yati. Cikgu Yati. Okey, jadi hari ni kita santai-santai macam ni je. Okey, jadi berdasarkan soalan-soalan yang sudah kamu jawab ni ada rasa banyak masalah besar ataupun hanya kecil saja yang boleh diselesaikan?
kecil yang boleh Kecil selesaikan saja. lah. Okey, cuma tadi yang ini yang menimbulkan kekeliruan hanya satu soalan ni saja kan? Iya. Okey, jadi nanti hati-hati bila kamu baca statement dia lah. Okey, jadi kita habiskan kelas di sini. Minta tolong Aidil sekali lagi. Aidil baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana fi khusr illa allazina amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Okey, terima kasih Aidil. Okay, terima kasih juga masuk kelas. Okey, assalamualaikum. Okey, selamat belajar. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Bye cikgu. Okey, bye. Bye cikgu. Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Terima kasih. Okey, dah satu cikgu yang ditunggu dah no. Bye. Dah. Baik cikgu. Cikgu, Yo. boleh ke ni